Hello everyone. Hai, selamat bertemu lagi dalam sesi kisah seram kita. Okay, kali ni I nak cerita tentang kisah yang diceritakan oleh kawan I waktu I study dulu. Dia student yang dia transfer dari uni dia masuk uni I. So, apakah uni itu? Kita rahsiakan. Okay, so mari kita mulakan. So, cerita dia macam ni. Dia pernah study at this one uni. Dia tak duduk hostel. So, dia menyewa. Dia nampak iklan tu dekat flyers. Dia nampak dekat flyers. Masa tu dia tengah survey rumah-rumah sewa. Dia macam dia kata dia naik kereta dengan kawan dia. Macam pusing-pusing. Lepas tu ternampak macam flyers ke banner ke yang terlekat kat tiang-tiang tu kan. I pun tak sure lah. Dia cakap flyers lah. So dia nampak flyers rumah tu. So they went there. Dia pergi. Ada nombor sewa bilik katanya. So okay lah dia ambil sewa bilik. Dia kata dia tak ambil bilik besar pun. Actually owner tu macam tukar store rumah tu jadikan bilik. Tapi store ni yang jenis yang store besar lah. Bukanlah store macam Harry Potter kan, bukan. So okay lah dia sewa. Sebulan berapa Sebulan 100 macam tu lah. So whatever it is, kira murah lah at that time. Time tu okay, time tu tahun dalam 2010-2011. So dia sewa kat rumah tu. Dia kata masa dia masuk ada dalam 5 orang satu rumah. Dalam sebulan mesti akan ada orang tukar. Dia bertukar orang sewa. Macam ada mana-mana girls yang pilih untuk keluar. Tapi nobody said why. Diorang just cakap dah jumpa ni lah dengan kawan ni lah, nak duduk dengan kawan satu kuliah lah macam tu. So nobody said anything about rumah tu. End up sampai tinggal dia dengan kawan dia je, 2 orang kat rumah tu. Ada orang yang sewa tapi keluar masuk macam tu lah. So yang memang kira OG kat rumah tu is 2 orang. Dia dengan Mariam. Nama kawan I tu Alia. Semua ni bukan nama sebenar ya. Dia dengan Mariam dah duduk situ quite a while lah. Okay je, fine je. Tak pernah ada masalah. Apa yang dia masak, Mariam makan. Apa yang Mariam makan, Alia makan. Apa yang Mariam masak, Alia makan. Tapi diorang ni bukan coursemate. So diorang course lain-lain. So kalau pergi kuliah tu waktu lain-lain lah. Usually memang tak akan pergi campus sekali. Sebab kawan I tu jenis yang suka pergi lambat-lambat. Macam tu. To cut the story short, kawan I ni dia ada, bila dah naik SEM semua kan kita ada macam subjek-subjek yang kita kena ambil. So dia kena group dengan someone. Ida ni duk tanya je lah macam, so kau ni duduk kat mana? So dia macam, aku menyewa kat sini. Dia kata, kau menyewa kat situ? Beraninya? So dia kata macam, kenapa? Taklah, aku dengar rumah tu macam tak ada siapa nak sewa. Tapi dia admit lah macam ada orang like asyik keluar masuk. So mungkin orang tak serasi dengan rumah tu ke apa. So dia macam brush it off lah. Macam malas nak dengar sebab dah lah dekat uni, jauh dengan family. So bila orang keep on, and then it's typical, bila kat uni je ada je orang cakap, rumah tu tak elok, rumah ni tak elok, kat situ blok tak elok, kat situ lift tak elok. So faham tak? So benda-benda yang macam mistik-mistik ni dia malas ambil tahu. Dah lah aku jauh dengan family, so aku tak nak takut. Tapi bila like as day goes by, dia asyik macam terfikir-fikir kan. Dia macam, kenapa kawan dia ni asyik cakap pasal rumah tu? So cakap, okay lah takpelah. Dia tak nak lain lagi. So dia menceritakan whatever happened tu dekat Mariam tu lah kat rumah. Kenapa kan orang cakap macam tu sedangkan kita duduk sini okay je. And the relationship dia dengan Mariam ni very close. Sampai satu tahap yang macam kalau dia orang lepas tengok movie yang cerita hantu ke apa ke, ada orang memang it's either Mariam tidur bilik dia atau dia tidur bilik Mariam. Macam tu lah. Memang tak rasa langsung rumah tu ada benda. Tapi dia admit kadang-kadang ada setengah malam yang dia nak ambil air waktu malam ke apa, dia rasa macam meremang. Asalkan dia tak nampak, dia tak nak fikir banyak. And itu juga membuatkan kenapa dia selalu letak air kat dalam bilik dia. Supaya tengah malam kawan I ni tak payah keluar bilik. Sebab dia kata waktu malam, like memang lewat malam, memang dia rasa seram kalau nak pergi ke dapur. Anywho, after dah berapa lama dia duduk situ, ada satu hari tu lah dia terjumpa lagi kawan dia Ida tu dekat library lagi.
Memang dia selalu jumpa Ida tu kat library je lah. Minah tu memang minah library. Duduk kat library bukan nak belajar ke apa, nak guna free wifi je. Lepas tu kan ada komputer semua kan. So kalau dia jumpa Ida tu cakap, kau duduk situ lagi ke? Keluar lah. Aku nasihatkan kau keluar lah, cari rumah lain. Tak pun kau boleh tumpah rumah aku. Gitu. Tumpah rumah aku. Macam betul belum tumpah rumah aku je. Kita kan rapat sangat je. Macam kawan-kawan buat projek sekali, kenal-kenal macam tu kan. Like friends, not close friends. So dia balik rumah, dia fikir. So tiba-tiba mak dia call. Mak dia call kata macam, Alia okey ke? Ibu nak datang lah, nak visit. Boleh ke kalau ibu datang? So dia jawab macam, boleh ibu, boleh je bawa keluarga masuk. Tapi tak boleh lah orang lelaki. Okey lah, ibu ingat ibu nak datang lah hujung minggu ni, nak tidur seminggu. Kalau kawan-kawan kau tak kisahlah, ibu tumpang. So dia kata, tak apa, boleh. Sebab dia tahu kawan dia Mariam tu memang baik. So okey je lah. Memanglah Mariam tak pernah bawa orang datang, tapi takkanlah mak tak boleh nak tumpang kan. So okey, tak apa. So dia beritahu Mariam, babe, hujung minggu ni mak aku nak datang, nak visit. Boleh kan tidur? Mak aku tidur bilik aku je. Macam tak adalah nak tidur bilik orang ke, nak apa. Tak ada menyusahkan lah. And then mak aku kalau datang masak sedap. So kita tak payah risau lah pasal makanan semua. Lepas tu Mariam tu cakap, okey je, boleh, tak ada masalah. Sebab kebetulan Mariam cakap kat dia, boleh je mak dia datang sebab Mariam akan balik kampung. Mak si Alia ni pun datang. Bila mak dia datang, mak dia pun buat biasa tau. Mak dia tak ada kata seram ke apa. So itu yang buat dia lupa pasal kawan dia cakap rumah tu. Mak dia tu memang very religious lah. Semayang, mengaji semua kan. Bila mak dia ada, bila mak dia mengaji semua, so mungkin dia rasa tenang lah kot bila mak dia ada. Dia cakap, dia macam tak adalah rasa seram apa-apa dah. So dia tak fikir dah pasal rumah dia yang kawan dia Ida duk cakap bela. Lepas tu dia cakap kat mak dia. Dia kata macam, ibu duduk sini okey ke? Ibu dia kata okey je, tak ada apa pun. So tak ada apa, lupakan lah pasal konflik dia dengan rumah dia tu. So okey, bila mak dia dah balik, Mariam tak balik rumah. So dia dah risau macam Mariam ni gimana. Tapi tak apalah, Mariam kata Mariam balik kampung kan. So it's fine lah. Anyway, dia buat biasa. Esok dia pergi je lah kampus. Dia jumpa Ida tu lagi. So dia cakap lah, weh, mak aku datang semua okey je. Mak kau tak rasa apa-apa ke? Cakap tak ada. Mak aku pun rasa biasa. Aku rasa kau ni dah selalu sangat dengar cerita-cerita orang. Tu yang kau macam judge rumah sewa aku. Lepas tu dia explain, kau tahu tak, rumah sewa aku tu susah aku nak let go. Dengan bilik aku tu yang murah, ya dah explain. So okey lah, Ida tu malas lah nak lawan dengan dia dah. Tapi Ida cuma cakap, sementara kau masih okey ni, kau ambil lah peluang untuk keluar sebelum terlambat. Okey, time tu dia rasa macam, cok, apa benda yang tak kena dengan rumah dia ni? Tolonglah. Dia cakap kat Ayla, dia kata somehow dia dapat rasa macam rumah dia tak kena, tapi dia tak boleh nak explain. Dia macam as long as dia tak nampak, dia tak nak ambil pusing. Tapi bila orang duk cakap macam tu, dia jadi takut lah. Dalam mak dia dah tak ada. Orang yang macam mengaji 24/7 kat rumah tu dah tak ada kan. Dia balik, dia try Google alamat rumah dia. Macam like what people would do lah. Even kalau kita tengok movie pun orang akan search keluar semua artikel pasal rumah. Terdapat pembunuhan lah apa. So bila dia Google macam tak ada. Ada keluar iklan balik. Nak sewa? Hubungi ni. Macam nothing pun pasal rumah tu. Tak apalah. So dia buat bodoh. Tiba-tiba dia dengar orang nangis. Lepas dia dah search pasal rumah tu, dia dengar orang nangis. Dia keluar. Bunyi tu tak ada dah. Dia keluar bilik dia je. Dia keluar pintu. Dia keluar kepala. Bunyi tu hilang. Dia takut lah. Dia tutup balik. Dia pasang CD zikir. Dia selubung diri dia. Dia berharap sangat esok tu dah pagi. Macam Allah. Inilah masalahnya. Bila kita tak tahu, kita tak rasa apa. Tapi bila kita dah start question, kita dah rasa mulalah kita akan dengar bunyi. Mungkin sebenarnya bunyi kucing ke apa yang bergaduh. Dia dah start jadi takut. So dia tidur. Tiba-tiba dia terjaga macam dah pagi dah kot. Dia bangun, dia tengok jam pukul 4. Allah, belum pagi lagi. So dia macam, okay kot, dah tak ada apa kot, aku overreact kot, dia cakap. So tak apalah. Lepas tu dia dengar bunyi nangis. Kali ni nangis yang macam bukan macam tadi tu macam macam tu. Tapi kali ni dia dengar macam orang tu macam tekuk mulut tau. Faham tak? Bunyi nangis yang macam kita tekuk mulut kita. Macam mana nak explain macam mana? Lepas tu esak macam tu. Macam tu lah. Bunyi macam tu. Macam teresak-esak tu.
Lepas tu dia macam tak tahulah daripada mana datang kekuatan diri dia. Tiba-tiba dia buka pintu. Dia dengar lagi bunyi tu. Dia rasa macam, okay, this is my house. Ni rumah aku. Kalau betul ada benda, aku kena tunjuk macam aku yang owner rumah ni lah. So aku tak takut. Macam tu lah. Time tu pula tu berani pula Minah ni kan. So kita tak apa. Dia cari bunyi tu datang dari mana. Dah lah dia tahu dia tengah seorang. Sebab Mariam housemate tu kan tak balik lagi daripada kampung. Okay, tak apa. Dia dengar orang nangis. Dia ikut bunyi. Dia rasa macam datang daripada bilik Mariam. Datang dari bilik Mariam. Dia macam, oh, Mariam dah balik kot. And ada hal gaduh dengan family kot. That's why menangis. Allah, aku pun tak payahlah over. So okay lah, tak apa. Dia ketuk-ketuk. Macam, babe, are you okay, babe? Dia ketuk-ketuk. Dia memang cakap, dia memang panggil orang babe tau, kawan I ni. Macam, babe, are you okay, babe? Babe, ketuk-ketuk. Dia memang bunyi nangis tu senyap. So dia assume, okay lah, mungkin Mariam tak nak orang ganggu kot. Lepas tu tiba-tiba dia dengar bunyi nangis tu lagi. Tapi dah tak clear. Dah macam sayup je. Macam jauh. Bunyi apa pula ni, asal bunyi jauh. So dia macam tak puas hati. Dia tendangnya pintu si bilik Mariam tu. Masa dia tendang bilik Mariam tu, pintu tu terbuka. Dia ternampak dalam bilik tu kosong. Kosong yang bukan kosong sebab Mariam balik kampung guys. Kosong sebab nampak macam tak pernah ada orang duduk dalam bilik itu. Dia dah panik. Dia pernah tau tidur. Dia selalu tidur bilik Mariam maybe. Kenapa bilik Mariam lain daripada apa yang dia selalu nampak? Bilik tu, katil ada, but cadar lain. Meja dressing tu ada, tapi tak ada barang. Almari ada, tapi macam tu lah. Macam tak ada seperti touch Macam masa Mariam ada lah. Macam dekat cupboard tu ada tampal-tampal jadual. Lepas tu kat meja tu ada bedak, ada sikat, cadar tu patutnya Hello Kitty. Tiba-tiba cadar putih saja. Macam pelik ni, dia dah takut ke dia macam tengah mimpi? Sebab kan tadi dia tertidur. Dia macam antara mimpi atau reality tak tahu. Tapi dia tahu bilik tu kosong. Dia scan keliling. Lepas tu dia tengok dressing table tu macam habuk tau. Dia tahulah benda tu dah memang lama orang tinggal. Dia kata macam tak logik. So dia cepat-cepat tutup pintu. Okay, dia cepat-cepat tutup pintu. Dia nak lari pergi bilik dia. Masa dia nak lari pergi bilik dia, dia macam nampak ada orang duduk kat sofa kat depan. Dia tengok orang. Dia bukan nampak orang, dia nampak macam ada kepala, ada rambut dekat atas sofa tu. Dari pandangan mata dia tengok macam, ada orang duduk kat sofa lah. So dia beranikan dia macam, Babe. Dia macam tu tau. Dia memang tak panggil nama. Dia macam babe kan je benda tu. Babe macam tu. Tapi dia tak nyaut. Senyap je. Sebab dia panggil nama, Mariam. Tak nyaut juga. So dia ke depan sikit. Ke depan dia jalan. Dia tengok macam, betul korang ke? Entah apa ke yang ada atas tu. Macam lampu yang punya, faham kan? Macam lampu kena bayang apa-apa, macam membentukkan kepala manusia ke. Dia pula dah tengah panik kan. So dia ke depan sikit. Memang nampak rambut hitam. Macam rambut I lah. Rambut hitam macam tu. So dia macam, okay, tak apalah. Aku masuk bilik dulu. Aku tak nak beritahu. Kau tak nak nyaut kan? Aku tak tahu kau apa benda tu. So dia tutup, dia kunci. Menggigil ni. Masa dia menggigil, so dia pasang balik je CD zikir tu. So dia selubung tidur. So tak tahu nak pergi mana. Dah pukul 4 pagi. Nak lari mana? Takkan nak keluar. Sebab kalau nak keluar daripada rumah tu, you need to lalu ruang tamu. Ni sini ruang tamu, sini dapur, sana pintu. Okay, masa masuk pintu nampak ruang tamu. Lepas tu sini dapur. Lepas tu depan sikit store, which is bilik dia. Lepas tu jalan sikit baru bilik Mariam. So kat atas bilik yang tak guna langsung, kat tingkat atas tu. So daripada bilik Mariam masuk bilik dia. Takkan dia nak lari keluar pukul 4 pagi, which is ada something kat ruang tamu kan. So tak ada. Dia masuk bilik, dia kunci dengan zikir. Dia rasa dia pengsan. Dia bukan tidur pun. Dia pengsan lah dia kata. Sebab dia tahu-tahu sedar-sedar dah pagi. Dah pagi memang dah cerah. Dah cerah sangat. Dia macam lega. Nampak cahaya dah kan. Lega.
So dia dah macam okay, dia tak mandi pun tau. Dia tukar-tukar baju, dia sikat-sikat rambut, dia keluar. I tak pastilah dia gosok gigi ke tak guys, sebab dia cakap kat I dia tak mandi. Dia keluar, dia tengok tak ada bunyi aneh sebab dah siap. And then dekat sofa tu dah tak ada dah kepala orang tu, dah tak ada. So dia keluar, dia lari, dia kunci lah rumah juga kan. Dia kunci, dia call mak dia. Dia cakap kat mak dia macam semalam dia kena kacau. Macam dia kena kacau lah, ibu ada orang nangis lah. Lepas tu dia buka bilik Mariam, macam bilik tu usang. Tapi dia tak sure benda tu usang ke atau dia mimpi ke, dia tak sure apa yang berlaku semalam. Tapi ibu boleh tak tolong datang ambil. Lepas tu ibu dia tanya lah, sekarang ni kau kat mana? Kau nak pergi mana? Dia kata dia nak pergi kampus. Dia nak pergi kampus. Ibu dia cakap, kenapa nak pergi kampus? Dia kata nak cari kawan dia. Kenapa kawan dia suruh dia pindah? Sebenarnya apa yang berlaku kat rumah tu? So ibu dia kata, okay, apa-apa pun pergi je kat kampus dulu, nanti ibu datang rumah. So okey lah, dia pergilah kampus. Dia pergi kampus sebab ibu dia tak balik kampung lagi. Ibu dia duduk Johor actually. So ibu dia pergi macam dah lalang datang dekat KL. So ibu dia macam visit relatif yang mana duduk KL dululah. So nasib baik lah ibu dia tak balik Johor dah terus. So macam tak silap ibu dia kat rumah Pak Long, dia dekat Ulu Kelang ke macam tu lah. I pun tak sure. So tak apa dia pergi kampus. Dia carilah Ida kat library yang tempat biasa, tak ada. Dia macam tak jumpa. Tak apalah. Macam dia abaikan je lah. So dia terus, mak dia call. Dia angkat, ya ibu dah kat mana? Dia kata, ibu dah sampai depan rumah ni. Tapi ibu tak beranilah nak masuk. Lain sangat waktu ibu datang daripada hari tu. Minggu lepas ibu datang, nampak cantik je rumah, bersih. Kali ni ibu datang tengok rumah usang lah. Lepas tu dia dah takut tau. Dia kata, usang macam mana ibu? Lepas tu dia kata, usang lah macam dalam orang tak duduk. Dekat depan tu daun menimbul. Sebab dekat rumah tu dia kata kat I ada 2 pokok. Pokok tak besar, tapi macam pokok mangga ke. Pokok mangga yang tak ada buah, daun je ke pokok jambu, I lupa lah. Tapi pokok tu pokok yang rendang lah. So macam daun-daun tu tak ada orang sapu apa semua. So dia macam pelik lah, ya ke ibu? Lepas tu dia cakap tak apalah, nanti ibu ayah call owner rumah, cakap kita nak pergi sewa tempat lain lah. Lepas tu dia call owner rumah tu. Owner rumah tak angkat. Tapi dia hantar message lah. Dia cakap dia nak duduk situ bulan apa lah. Tapi macam hujung bulan tu adalah waktu terakhir lah dia nak menyewa kat situ. And then deposit pun dia tak nak ambil. Dia kata dia dah jumpa rumah lain. Macam tu je lah. So kisah rumah tu tamat kat situ. So ibu dia ambil dia dekat kampus. Ibu dia bawa pergi rumah Pak Long dia yang kat Ulu Kelang tu. Dia ceritalah semua benda kat Pak Long. Lepas tu kebetulan Pak Long tu memang kenal ada Ustaz Darul Syifa. So malam tu juga, sebab kenal Ustaz tu datang rumah Pak Long dia. Lepas tu scan. Dia kata macam dia memang dah terkena lah dengan rumah sewa tu. Yang kawan dia yang dia kata kawan tu tak exist pun. Benda tu menjelma dalam rupa bentuk manusia supaya dia boleh terima. So kawan I, masa I kawan dengan dia tu, dia kata masa time tu lah. Sekarang I rasa dah okey dah. Masa tu dia masih dalam tempoh berubat sebab dia dah banyak sangat makan benda tu masak. Kan bila Mariam masak kan dia makan je sekali. Ini dia dah tidur bilik Mariam tu semua. Sebenarnya dia tidur memang dalam bilik usang. Dia tidur seorang. Dia bercakap-cakap kat dapur tu semua seorang. So apa yang dia makan semua benda tak elok tau. Macam ulat lah apa ke benda semua. Itulah. So start tu ubat dia muntah balik semua. And that's why dia pindah uni I. She wanted to start fresh and dia lari uni I. Moral of the story, kalau kita setengah sewa and kita tahu kawan-kawan kita yang tengah sewa, housemate kita tu asyik silih berganti, maybe instead of kita buat benda tu, brush it off, kita try tanya apa yang buat diorang tak selesa. Sebab it turns out bila all the girls yang tak nak menyewa kat studio sebab diorang kata diorang nampak kelibat-kelibat waktu malam. Yang Alia ni, ustaz tu cakap kenapa dia tak nampak kelibat, kenapa dia tak apa, sebab benda tu suka dia, benda tu rasa dia kawan. So benda tu nak berkawan, benda tu berdamping dengan dia. So sampai kita orang grad lah, Alia tu masih berubat. Tapi sampai sekarang Alia tu dah okey dah, dia dah kahwin, dah ada anak dah semua, Alhamdulillah. Nama Alia bukan nama sebenar guys. Jangan tiba-tiba korang jumpa Alia dalam aku punya following subscriber tu korang cakap dia pula, bukan
So itulah kisah Alia dan pengajaran buat kita untuk research sebelum kita buat keputusan untuk tinggal atau inap di mana-mana tempat yang terlalu indah, yang tak boleh nak percaya benda tu murah, tempat tu murah. Macam itulah. So itulah kisah puaka rumah sewa. Selalu kita dengar rumah sewa macam yang viral tu kan, rumah sewa RM50. Kita tak sangka yang kita kadang-kadang ada juga rumah sewa yang housemate tu pula tak wujud. Allah. Masa I dengar tu, I find it quite creepy sebab dia ada tunjuk kat I video dia berubat semua. So itu saja kisah seram yang tak apa nak seram lah untuk kali ni. Kisah sebenar pengalaman seorang penyewa. Untuk upcoming weeks mungkin I akan cerita. I sepatutnya cerita pasal percutian I yang bertukar jadi aneh kat Pulau Pangkor tu kan. Tapi sebab I rasa back to back sangat kisah percutian dekat baru je cerita percutian dekat Langkawi yang kena kacau tu. So I tak nak lah kisah cuti back to back. So nanti minggu depan I janji I cerita percutian Pulau Pangkor yang bertukar aneh itu. Okay? So kita jumpa lagi minggu depan. Korang jangan lupa like, komen kalau pernah kena benda sama atau pernah dengar kisah yang macam ni. And jangan lupa subscribe, kerana subscribe itu percuma guys. Thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum.